Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan puan muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah kerana tengah hari ni dapat kita berada dalam satu majlis ilmu. Ya, Roziatul Muna. Ahlan wa sahlan. Jangan lupa ya, tolong share pada teman-teman yang lain. Moga tengah hari ni ada manfaat untuk kita bersama, menjadi sebab untuk orang lain dapat hidayah. Kerana topik yang akan dibincangkan ini sangat penting bagi memberi kepada kita satu motivasi sebagai umat Islam, umat yang terpilih. Ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa hina. Sebenarnya kamu adalah orang yang mulia seandainya kamu betul-betul beriman kepada Allah SWT. Masih miskan, salam rohani Adam, semua yang hadir pada tengah hari yang mulia ni, ya, Ummu Aisyah, ahlan wa sahlan, ya, Muhammad Mustafa, Hasna Yusuf. Jangan lupa share pada teman-teman yang lain. Moga tengah hari ni ada manfaat dalam perkongsian kita semua. Intan Azizan, ahlan wa sahlan, Maharayita, ahlan wa sahlan semua. Topik yang akan saya bincangkan adalah berkaitan dengan pembukaan Baitul Maqdis oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat yang sangat mulia, Amirul Mukminin, yang merupakan orang yang paling membenarkan Nabi SAW. Semua sahabat Nabi merupakan golongan sejaqun sebenarnya, bukan Abu Bakar saja, ya. Aci Rashid, ahlan wa sahlan sejayan, ahlan wa sahlan. Jadi kalau Abu Bakar terkemuka dengan panggilan As-Siddiq, Umar dipanggil dengan nama Al-Faruq. Ya, Al-Faruq berarti yang membezakan di antara perkara yang hak dan juga batil. Ahlan wa sahlan Zanulis, barakallahu fikum. Jadi apa yang saya nak bincang ni tuan, mungkin buku ni ada pada tangan tuan-tuan, Atlas Penyebaran Islam. Ya, yang telah memiliki kitab ni boleh buka pada muka 23. Kisah pembukaan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dahulu dipanggil dengan nama apa agak tuan-tuan? Jerusalem. Tak, Jerusalem tu nama putih. Nama asalnya Ilya. Tahu tak Ilya? Ilya yang berarti bahawa rumah Allah, Baitullah. Ini nama bahasa Suryaniyah. Bahasa apa dipanggil, bahasa Yahudi, bahasa Suryaniyah. Jadi dipanggil sebagai Ilya. Ilya. Baik, Long Rangers, ahlan wa sahlan, rohani Adam, ahlan wa sahlan semua. Jadi dengar baik saya bacakan ni. Bangsa Rom tidak mampu bersifat neutral dengan menghadapi peristiwa Jazirah Arab ketika kemunculan Islam. Nabi mula menakutkan mereka dengan peristiwa Tabuk, iaitu Nabi membawa ribuan tentera untuk menghadapi tentera Rom yang pada masa itu merasakan mereka merupakan bangsa yang paling mulia, paling hebat, paling kuat, dan mereka pun mengalahkan Parsi sebelum itu. Ya, Zain Pajam, ahlan wa sahlan, tolong share video ni pada teman yang lain kerana topik ni sangat penting beri kepada kita motivasi. Ya, yang telah tengok cerita Mak Kilau bersemangat. Tengok cerita Mak Kilau, pahlawan Melayu tu. Sebenarnya sebelum Mak Kilau lagi, sahabat-sahabat Nabi punya peranan yang sangat besar untuk menyuburkan iman dalam diri, meletakkan kita sebaik-baik bangsa kalau kita mengerti. Muhammad Fazil Ahmad. Baguslah kalau semua orang sedar betapa pentingnya orang Melayu, orang Islam bersatu. Kan? Tapi sebelum itu kita kena tahu root, asal usul kita, Fatimah, ya. Pada asal usul kita, connection kita dengan Nabi SAW. Baik, bangsa Rom tidak dapat menerima kebangkitan umat Islam, dan kekuatan umat Islam mula menaungi Madinah Al-Munawwarah. Pasukan Al-Usrah berusaha untuk menghalanginya. Para pemimpin mereka berupaya minta Ka'ab bin Malik yang pada masa itu tertinggal daripada pasukan Tabuk untuk membelot. Ya, tetapi kerana keimanannya yang teguh, Ka'ab bin Malik membakar surat diterima dalam bara api yang sedang menyala-nyala. Tuan-tuan tahu kan, ada 3 orang sahabat yang telah pun dihukum oleh Nabi. Seorang daripadanya bernama Hilal bin Umayyah, Mararah dan juga Ka'ab bin Malik. Mereka ni 3 orang telah pun dihukum oleh Allah SWT lantaran tidak hadir dalam perang Tabuk. Seorang daripada mereka iaitu Ka'ab bin Malik, bila dipulaukan oleh Nabi, telah menerima surat daripada Kristian yang mengajaknya untuk join. Tuan-tuan, pada masa itu lagi ada SB, Adilah ni, ahlan sahlan. Tolong share pada teman-teman yang lain tengah hari ni sambil rehat, ada yang puasa, ada yang sedang makan-makan, boleh dengar kuliah ni sama, kerana ia memberi motivasi kepada kita untuk menyedari connection kita, perhubungan kita dengan generasi salafus salih
ya, di bawah pimpinan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika berlaku pembukaan Baitul Maqdis. Kita akan lihat bagaimana Sayyidina Umar ni telah memuliakan batu yang menjadi tempat Nabi Musa menghadap dahulu, yang kini berlumuran dengan najis. Batu itu merupakan sakhrah yang disebut oleh Allah Taala, fambajasat minhu 12 aina. Disebut di beberapa tempat daripada Al-Quran yang bahawa batu itu memancarkan air sebanyak 12 pancaran, yang menjadi tempat untuk kaum Yahudi yang terdiri pada 12 asbat, 12 kabilah itu, keturunan anak Nabi Yaqub itu, untuk minum di setiap pancuran air itu bahagian masing-masing. Batu itu kini berlumuran dengan najis. Kenapa tuan-tuan? Nanti saya jelaskan. Suspend tau. Kena tengok selepas ni kenapa batu tu berlumuran dengan najis, padahal pada zaman Nabi Musa dahulu dia menjadi kiblat buat orang Islam pada masa itu, kiblat bagi pengikut, bagi Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya menghadap ketika sembahyang. Dan tempat itulah yang pernah dihadap oleh Nabi SAW selama 18 bulan selepas kefarduan sembahyang diwajibkan untuk umat Islam di waktu seharian, sebelum beralihnya ke Baitillahil Haram. Sebelum itu umat Islam menghadap kepada sakhrah, kepada Baitul Maqdis yang berlumuran dengan najis. Kenapa tu Zalina? Nak tahu kena dengar sampai habis lah. Tak boleh cakap sekarang. Abdul Rahim ketika pasukan pembebasan Islam bertolak ke arah negara Syam, yang pada masa itu dan mereka berjaya membuka wilayah di sana, maka pasukan Arab Islam telah pun menjadikan konsentrasi mereka untuk membuka Baitul Maqdis pula. Pada masa itu dipanggil dengan nama Ilya. Ilya ni makna apa tuan-tuan? Ilya ni makna Baitullah. Ini bahasa Suryaniyah. Semua bahasa ni adalah bahasa yang Allah beri kepada manusia lah. Kita Melayu cakap Melayu, orang Tionghoa bercakap Mandarin contoh, orang Hindu bercakap Tamil kan, Malayalam dan sebagainya. Semua itu adalah bahasa yang Allah jadikan. Kerana dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah yang mengajar Nabi Adam itu bahasa-bahasa. Nama-nama tu bahasa-bahasa lah. Jadi anak-anak Nabi Adam ni bercakap dengan bahasa yang telah Allah SWT berikan kepada Nabi Adam AS sebenarnya. Itu sebab kadang-kadang ada orang bila dia sakit, dia mungkin dia panggil dia kerasukan, dia tak ingat, tiba-tiba yang keluar bahasa orang putih. Dulu almarhum Datuk Ismail Kamos cerita pada saya, dia merawat seorang orang perempuan tu tak pernah belajar luar negeri pun, cakap orang putih macam orang Kanada, dia boleh cakap dengan orang macam orang US, macam British. Dia punya accent dia menunjukkan kepada kita benarnya bahawa Nabi Adam yang dibekalkan oleh Allah pengetahuan bahasa ni. Kemudian bila kita lahir dalam masyarakat Melayu lah kita cakap. Lahir dekat negara China, bercakap Cina lah kita, bukan? Lahir kat Indonesia bunyi slang Indon lah. Begitulah sebenarnya. Jangan pelik tau. Tapi orang Melayu ni macam tuan-tuan hebat lah, cakap bahasa orang putih, lebih orang putih daripada orang putih. Kalau belajar bahasa Arab kan baik. Jom join kami belajar bahasa Arab. Baik. Maka dalam surat yang dihantar itu, ketika ni menjadi satu bukti bahawa semua urusan pada waktu itu ada formalitinya, telah pun dicatat, ditulis macam hadis-hadis Nabi, macam ayat Quran. Segala surat menyurat ini menjadi pembuktian bahawa umat Islam dahulu bukan buat satu benda itu hentam promo je tuan-tuan. Mereka mempunyai perancangan, strategi planning. Jangan kita duk bangga sangat dengan Barat yang punya catatan, archive dan sebagainya. Sebenarnya umat Islam daripada dahulu lagi memang menjadikan ini satu rutin dalam pembukaan negara-negara, mereka rekodkan tuan-tuan ya. Pada masa itu penduduk Ilya menerima surat daripada Amr bin al-As secara berhati-hati dan menelitinya. Mereka melakukan agar dapat melihat hasil peperangan yang berkecamuk di antara orang Islam dan juga Rom. Antara isi surat itu, jika kamu membantu kami mengalahkan Rom, maka kami akan melayani kamu macam saudara-saudara se-Islam kami, kata Amr bin al-As. Surat itu dihantar kepada penduduk Ilya. Tuan-tuan bayangkan kota, tuan-tuan pergi ke Baitul Maqdis. InsyaAllah kami di Zon Travel pun ada buat trip ke Baitul Maqdis. Kota yang besar itu, dalam kota itu duduk rakyat. Ada yang merupakan guru, merupakan peniaga, merupakan petani. Mereka duduk dalam kota tu. Sebahagian duduk luar, sebahagian duduk dalam. Kota tu dipagar dengan dinding yang kukuh, dan yang menjadi penguasa di tempat tersebut adalah orang Rom. Orang Rom telah mengenakan cukai yang begitu tinggi untuk penduduk tempatan. Dan tuan-tuan perlu tahu bahawa sebenarnya orang Rom masuk Kristian bukan di atas dasar dia merupakan satu pegangan dalam hidup, tapi hanyalah untuk menunjukkan mereka itu beragama, itu sahaja. Mengamalkannya tidak. Jadi penduduk Ilya itu lebih committed kepada akidah Trinity berbanding dengan orang Rom yang merupakan satu bangsa yang sekular, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian.
sekular. Baik. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang juga pernah menulis surat kepada penduduk Ilya, berikut merupakan isi suratnya, iaitu datanglah kepadaku, aku akan beri jaminan keamanan kepada jiwa dan harta benda kamu. Kami akan melakukan kamu seperti yang pernah kami lakukan kepada orang lain berada di bawah naungan kami. Ini jaminan keselamatan daripada sahabat Nabi bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu, salah seorang daripada 10 orang ahli syurga yang terkemuka itu. Abu Ubaidah Al-Jarrah yang Nabi sifatkan aminu hadhil ummah, orang yang paling amanah dalam umat ini, dia dipanggil namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Lebih lanjut lagi, Abu Ubaidah mengungkapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kepada komandan pasukan Rom dan juga penduduk Ilya. Semoga keselamatan tercurah kepada orang yang mengikuti petunjuk hidayah daripada Allah. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Nabi kita dan juga para sahabat kalau hantar surat kepada orang bukan Islam, mereka tak bagi salam, mereka ucapkan Assalamu ala man ittaba'al huda, yang berarti, ya Tuan Syed, salam kesejahteraan ke atas mereka yang mengikut hidayah Allah. Itu adalah doa kita supaya mereka masuk Islam. Seruan kita Alhamdulillah. Baik. Kami mengajak kamu bersaksi kepada tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Dan kami mengingatkan kamu bahawa hari kiamat pasti terjadi, tiada keraguan padanya, sama dengan akidah kamu. Yang ketiga, kami memberitahu kepada kamu bahawa Allah akan pasti membangkitkan semua orang yang telah mati untuk menerima balasan di atas segala kerja mereka lakukan di dunia. Maka jangan jadi orang yang rugi, kerana kamu mengabaikan pesan kami ini, besok di akhirat kamu akan menjadi orang paling menderita. Zahid Alwi, Alhamdulillah, tolong share pada teman yang lain, buat pahala secara saya mudah pada tengah hari ni. Jangan biarkan saya keseorangan, bagilah komen apa-apa, doa ke, ucapan ke. Terima kasih yang kirim star pada saya. Nur Madinah, barakallahu fikum. InsyaAllah Nur dari Madinah, Raja Asia yang mulia. Jadi kamu akan membayar jizyah. Jizyah adalah satu bentuk cukai yang jumlahnya tidak lebih dari 1/4 harta yang pernah diwajibkan oleh bangsa Rom. Kepimpinan Rom yang pernah menjajah negara Ilya itu, bumi Ilya itu, bumi Baitul Maqdis itu, mengenakan cukai katalah sebanyak 1000. Umat Islam datang untuk mengenakan jizyah yang nilainya kurang 1/4 daripada apa yang pernah ditetapkan oleh Rom. Lihat tu tuan-tuan, bagaimana murahnya cukai yang dikenakan dalam Islam. Itu pun cukai pun fair lah kan. Kalau tak, kita duduk negara tak ada cukai, macam mana nak cover kos hospital, jalan raya dan sebagainya. Maka kos ini adalah untuk dikembalikan ke mereka dalam bentuk kepentingan, ketamadunan, kemajuan tempat tinggal mereka dan sebagainya. Menjaga macam kita lah, menjaga sampah, menjaga bercukai, itu adalah penting untuk kita bayar, kerana kerajaan ada komitmen yang tersendiri tuan-tuan. Baik Baik, sementara dahulu kaum muslimin membayar beberapa kali, orang Ilya membayar beberapa kali nilai yang sangat besar dibandingkan dengan jizyah dikenakan oleh umat Islam. Abu Ubaidah bin Jarrah menunggu jawapan penduduk Ilya, tapi tiada jawapan datang. Mereka menolak menghadap Abu Ubaidah dan menolak berunding dengannya. Abu Ubaidah pun datang kepada mereka hingga mengepung mereka. Pada masa itu menugaskan Khalid Walid dan juga Yazid bin Abi Sufyan untuk untuk bertemu dengan penduduk Ilya yang enggan menjawab surat diutuskan oleh Abu Ubaidah. Orang kalau hantar surat kat kita tuan-tuan, jawablah. Terima ke tak terima ke, jangan diam je, tak profesional lah namanya kan. Dapat surat apa pun kena jawab lah. Surat baik ke, surat tak baik ke, jawab. Kerana tak jawab ni menjadi satu kesalahan lah, sudut undang-undang kan. Berita pengepungan Baitul Maqdis pun didengar oleh Sa'id bin Yazid, iaitu Gubernur Damsyik pada masa itu. Dia pun menulis surat kepada Abu Ubaidah menawarkan bantuan. Saya skip Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pun berkata kepada Yazid bin Abu Sufyan, biarkan aku merasa cukup dengan Damsyik. Ketika Abu Ubaidah mengepung penduduk Ilya, mereka beranggapan mereka tidak akan dapat melepaskan diri. Lantas mereka pun berkata kepada Abu Ubaidah, kami menerima kedatangan Islam kat sini. Padri yang ada kat situ, padri besar Ilya, bermimpi. Masa tu Kristian kuat tuan-tuan. Jadi umat Yahudi yang ada di Baitul Maqdis itu ditekan menjadi bangsa yang dipanggil bangsa yang ditindas, dijajah. Lemah, penduduk Kristian kuat pada masa itu. Jadi padri Kristian itu bermimpi bahawa negara Ilya itu jatuh ke tangan umat Islam. Maka dia tak ada pilihan. Dia berkata bahawa aku ni pemimpin tertinggi Kristian. Beliau berkata, oleh kerana aku pemimpin tertinggi, aku perlu berunding dengan pemimpin tertinggi kamu. Siapakah orangnya? Umar Khattab yang berada di Madinah.
Maka Abu Ubaidah pun melihat perkara itu tak mau berlaku pertumpahan darah, oleh kerana nak menyerah tapi meletakkan syarat, walaupun syarat itu berat. Abu Ubaidah pun mengirim surat kepada Sayyidina Umar yang berada di Madinah, memberitahu Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, mereka nak menyerah diri, tapi mereka nak serahkan kunci itu kepada Tuan, bukan kepada saya. Apa pandangan Tuan? Kalau Tuan tak terima, saya langgarlah Baitul Maqdis ni. Banyak cakap pula, nak kalah je lah. Tapi oleh kerana permintaan ini saya lihat wajar dipertimbangkan, kalau tak nanti berlaku pertumpahan darah, ramai orang akan mati, maka saya meraihkanlah permintaan mereka. Allahu Akbar. Baiknya Abu Ubaidah, memang sahabat Nabi yang mulia. Sayyidina Umar pun bersyarat dengan Sayyidina Osman dan juga Sayyidina Ali yang ada di Madinah pada masa itu. Sayyidina Osman berpendapat, wahai Amirul Mukminin, jangan pergi, ini satu konspirasi untuk bunuh Tuan, kata Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni seorang yang sangat tegas, tuan, seorang yang sangat lembut, ya. Tapi dalam mesyuarat itu Sayyidina Osman mencadangkan Sayyidina Umar jangan pergi kerana ia merupakan satu konspirator. Sayyidina Ali pula yang lebih tegas, tiba-tiba berpandangan, wahai Amirul Mukminin, pergilah ke Baitul Maqdis, kerana kalau Tuan pergi dapat mengelakkan pertumpahan darah, Allah SWT akan melihara Tuan, insya-Allah. Maka Sayyidina Umar pun menerima pandangan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Cik Mi, ahlan salam Cik Mi. Tolong sampaikan video saya kepada teman-teman, kerana dia memotivasi kepada kita. Kita nak baca sejarah perjuangan Islam ni, yang berasaskan kepada Nabi SAW, bermula daripada Nabi dan para sahabat. Inilah merupakan asal usul kepada kekuatan umat, tuan-tuan. Yang ada kat tanah Melayu itu kemudian ya, kita ambil berat juga. Yang lebih patut kita ambil berat adalah kisah pembukaan macam ni, memberi motivasi kepada kita, kepada anak-anak kita. Sampaikan kepada mereka semua, tuan-tuan, ya. Baik, akhirnya Sayyidina Umar pun menerima cadangan daripada Sayyidina Ali, menerima apa yang dicadangkan Sayyidina Ali. Sayyidina Umar pun meletakkan Sayyidina Ali sebagai gubernur, pengganti, pemangku kepimpinan di Madinah. Sayyidina Umar pun pergi bersama dengan Zaid bin Aslam. Ini merupakan pembantu kanannya untuk pergi ke Baitul Maqdis. Mereka pergi pada masa itu menaiki seekor himar, tuan-tuan. Dia Sayyidina Umar bergila-gila menaiki unta. Sayyidina Umar naik, Zaid tarik. Zaid bin Aslam tarik. Zaid bin Aslam naik, Sayyidina Umar tarik. Itu perjanjian Sayyidina Umar tetapkan. Kau hamba, kau pembantu, tapi kau pun manusia. Aku naik, kau tarik. Kau tak naik, aku tarik. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah tabaraka wa taala. Sayyidina Umar pun mengirim surat, ya, dengan nama Allah SWT, kepada hamba Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, kepada hamba Allah Umar bin Khattab Amirul Mukminin, daripada Abu Ubaidah. Ni Abu Ubaidah hantar surat kepada Sayyidina Umar, ya. Saya skipkan, tuan-tuan. Umar bin Khattab telah pun menugaskan Ali bin Abi Talib untuk memimpin kota Madinah. Kemudian baginda pun berangkat ke Syam. Setibanya di Jabiyah, seperti disebut oleh Imam Ibn Jarir Tabari, Umar mengutus Abu Ubaidah kepada penduduk Ilya agar mereka segera menemui Amirul Mukminin. Mereka pun mencari hal kepastian. Akhirnya para penguasa dan pemimpin mereka menemui Umar. Kemudian Umar pun menulis satu surat memberi jaminan keamanan. Dalam isi surat itu ternyata seperti berikut, kata Ibn Jarir Tabari. Ibn Jarir ni siapa, tuan-tuan? Ahli tafsir yang terkemuka, penulis tafsir antara yang paling awal, dan beliau juga merupakan sejarawan yang terkemuka, Ibn Jarir At-Tabari radhiyallahu anhu. Ya, saya pernah cerita pada tuan-tuan, Ibn Jarir At-Tabari ni pernah nak tulis buku sebanyak 10,000 muka surat, tapi tak ada orang nak bantu pada hari tuanya. Maka yang dia mampu siapkan cuma 1,000 muka surat saja. Ini orang yang ada Zaiti Akhtar, orang yang ada impian yang besar, dream big dream. Ya, kalau kita duduk bangun pagi tidur balik semula, dalam office pun tidur balik semula, tengah hari pun tidur juga dalam kita. Allah Akbar, bila nak bekerja, tuan, tidur je manjang ni. Ya, Ibn Jarir Tabari seorang yang berfikiran besar. Ibn Jarir menukilkan surat Sayyidina Umar berbunyi demikian. Ada banyak versi lah, tapi saya pilih yang versi Ibn Jarir Tabari. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, inilah jaminan keamanan yang diberikan oleh hamba Allah. Tawaduknya Sayyidina Umar, padahal dia merupakan Amirul Mukminin pada masa itu, pemimpin orang first dalam negara yang kuat itu, negara Madinah. Tetapi dengan tawaduknya menulis surat daripada hamba Allah namanya Umar bin Khattab kepada penduduk Ilya. Umar telah beri jaminan keamanan atas jiwa, harta benda, gereja dan salib. Umar memberi jaminan bagi mereka yang sakit atau yang sihat, bagi semua agama mereka, gereja mereka tidak akan dijadikan tempat tinggal, tidak akan dirobohkan. Bahagian gereja tidak akan dikurangkan. Begitu pula dengan daerah keliling gereja dan salibnya, harta benda mereka tidak akan diambil sedikit pun. Tengok, tuan-tuan, kat negara kita Malaya ni pun kita tak pernah zalim pada tanda-tanda ibadat orang lain, kan?
Kadang-kadang orang lain buat tempat haram pun, tengah-tengah jalan pun buat dia punya rumah ibadah pun, kita orang Islam baik. Hebat orang Islam ni tuan-tuan. Cuba benda ni berlaku kat India ke kat mana, boleh. Ya, tengok itulah Islam yang Allah bawa kepada kita, rahmat kepada sekalian makhluk ni. Baik, gereja tak boleh dirobohkan, tak boleh diusir. Harta benda mereka tidak akan diambil. Mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Tidak ada seorang daripada mereka pun dianiaya. Sementara orang Yahudi tidak akan diizinkan tinggal di wilayah Ilya bersama dengan mereka. Kenapa tuan-tuan? Kerana sejarah bangsa Yahudi dalam menjalankan perjanjian ditangani, mereka sentiasa khianat. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu tidak benarkan orang Yahudi duduk di Ilya. Ya, ada sebabnya. Baik, penduduk Ilya mesti membayar jizyah sebagaimana ditetapkan kepada penduduk Madain sebelum itu yang pernah dibuka di bawah kerajaan Parsi. Maka mereka bayar jizyah. Fair lah, orang Islam bayar zakat. Takkan orang yang duduk melepak je. Mesti ada tanggungjawab tuan. Fair lah. Ya, kalau masuk Islam kena bayar zakat. Kalau bukan Islam takkan free pula. Tapi nak dapat perkhidmatan semua, jalan raya, duduk dalam hospital, dapat keselamatan, tentera jaga semua, macam mana Zainan Buyung? Jadi fair lah kepada umat Islam, mereka kena bayar zakat dan orang bukan Islam bayar jizyah. Ya, jadi penduduk Ilya mesti bayar jizyah. Mereka mesti bertanggungjawab membantu umat Islam untuk memerangi dan juga menghalang Rom daripada masuk semula ke Baitul Maqdis. Siapa yang ingin keluar daripada Ilya, mereka keluar dengan selamat, tidak akan diapa-apakan. Bahkan tentera menghantar mereka pergi ke tempat yang mereka nak pergi itu sampailah selamat sampai. Ya, siapa yang nak tinggal dalam Ilya, dalam Baitul Maqdis, mesti membayar jizyah. Jadi kita katakan tadi. Jadi penduduk Ilya yang keluar sendiri yang bawa hartanya bersama dengan orang Rom, ini selepas orang Rom tewas lah ya, kalah di peperangan ini dalam Baitul Maqdis, maka ia menjadi milik Islam. Maka penduduk Ilya telah mensyaratkan untuk memberi kunci kepada itu, simbolik dia Sayyidina Umar sendiri kena datang ambil. Mereka tak nak bagi kepada Abu Ubaidah, kerana bagi mereka dia adalah pemimpin tertinggi Kristian, maka dia nak pemimpin tinggi Islam yang diserahkan kunci itu kepadanya. Maka Sayyidina Umar datang dari Madinah. Bayangkan begitu jauh, menaiki unta bergila-gila dengan pembantunya. Tawaduknya Sayyidina Umar. Ada masalah semua yang hadir. Terima kasih yang kirim star kepada saya tengah hari ini. Allahu Akbar, barakallahu fikum. Terima kasih Baik. Jadi bagi mereka yang nak keluar daripada Ilya mengikut orang Rom yang kalah itu, maka mereka diberi jaminan keselamatan, tidak akan diapa-apakan. Bayangkan Rom pada masa zaman Kristian, pada zaman kerajaan sebelum Salahuddin telah menyembelih orang nak pergi menunaikan ibadah haji dari Baitul Maqdis. Berapa ribu orang mati tuan-tuan. Padahal itu adalah jemaah haji yang tak bawa senjata pun nak pergi haji, habis disembelih. Sejarah tidak akan berbohong. Orang penulis-penulis barat pun menulis demikian. Tapi Sayyidina Umar ketika mampu melakukan pembunuhan, penyembelihan terhadap bangsa ini, dia tidak buat begitu. Begitu juga Salahuddin. Bahkan dibebaskan, dibenarkan untuk praktik. Bahkan salibnya pun tak boleh dirosakkan sama sekali. Pada zaman Osmania, kerajaan Ottoman merintah di Istanbul, bekas Konstantinopel. Bahkan ada peruntukan pula untuk membantu membiayai gereja-gereja yang rosak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Muslimah Mahmud. Masya Allah. Baca dan faham tuan-tuan tahu. Supaya kita faham begitu indahnya akhlak prajurit, tentera, ulu balang dan juga mujahid Islam. Ya. Baik. Bagi bangsa mana pun yang ingin tinggal di Ilya sebelum terbunuhnya, mereka boleh tinggal dengan syarat bayar jizyah seperti yang telah ditetapkan. Siapa yang tak terlibat menentang kerajaan Islam, maka boleh duduk kat Ilya. Siapa yang ingin pergi bersama orang Rom, diperkenankan untuk pergi. Siapa nak tinggal, diperkenankan. Siapa yang ingin tetap tinggal, diperkenankan untuk kembali keluarganya. Dia tidak dikenakan membayar apa-apa, sehingga dia membuat keputusan nak duduk di mana. Berdasarkan apa yang tertulis dalam surat ini, maka setiap orang berada dalam jaminan Allah dan Rasulnya, jaminan para khalifah dan juga para muslimin. Surat jaminan ini disaksikan oleh Khalid al-Walid, Amr bin al-As, Abdurrahman bin Auf, Muawiyah bin Abi Sufyan. Surat ini telah pun ditulis dan dihadiri pada tahun 15 Hijrah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian ya. Jadi pada tahun 15 Hijrah, 15 tahun selepas penghijrahan Nabi SAW ke kota Madinah. Surat ni ada saya pamerkan ketika pergi ke Baitul Maqdis. Alhamdulillah dah beberapa kali saya pergi ke sana. Kalau tuan-tuan minat untuk pergi bersama dengan Azhar Travel, nanti saya tunjuk kepada tuan-tuan surat ni dah terbatu tuan-tuan ni. Memang tak dapat nak remove lah perjanjian yang telah ditetapkan ni. Tak ada siapa boleh buang daripada dinding yang telah
diletakkan di situ, tuan. Selanjutnya Umar Khattab radhiyallahu anhu bertolak ke Jabiyah dari Baitul Maqdis dalam rangka melaksanakan bukti-bukti perjanjian. Umar mendirikan tempat salat di tempat sampah. Ni yang saya ceritakan tadi. Sayyidina Umar bertanya, mana dia? Sakhra ni batu yang pernah dijadikan oleh Nabi Musa AS dan Nabi Harun qiblat untuk Bani Israel semayang menghadap padanya. Dan Nabi kita pun ketika difardukan salat dalam Isra Mi'raj, diperintahkan Allah untuk menghadap kepada batu ini sebelum dialihkan kepada Baitullahil Haram di Mekah. Maka Sayyidina Umar pun lihat batu Sakhra itu yang pernah terpancar air sebanyak 12 untuk cucu-cucu dan juga tribes dipanggil Sibt, Asbat, kabilah-kabilah yang merupakan anak-anak Nabi Yaqub itu. Mereka masing-masing nak minum daripada saluran sendiri, tak mau campur dengan orang lain. Itu sikap orang Bani Israel lah. Maka Allah sebut dalam beberapa ayat daripada Al-Quran, fanfajarat minhu ithnata asyrata aina, terpancar berbatu itu 12 mata air. Mana batu itu? Sayyidina Umar kata, mana batu yang dulu Nabi Muhammad pun diperintahkan Allah menghadap padanya sebelum menghadap ke kiblat. Maka mereka pun tunjuk. Sayyidina Umar lihat, Allahu Akbar, kotornya batu ni. Kalau Nabi Musa hidup pada zaman ni, tentu Nabi Musa akan menangis melihat sedihnya beliau. Kerana orang Kristian menganiaya orang Yahudi. Mereka membuang, kata Ibn Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, kalau seorang perempuan itu haid, dia seolah-olah nak ambil darah haid yang kotor itu sapu pada batu yang menjadi kiblat bagi orang Yahudi menghadap tu, tuan-tuan. Begitu hina sekali batu itu diperlakukan oleh orang Kristian. Sayyidina Umar melihat, Allah, ini batunya. Sayyidina Umar pun membersihkan, buka serbannya, ambil serbannya, bersih batu itu. Sahabat-sahabat pun tengok apa Sayyidina Umar buat ni. Baru mereka tahu batu itu punya kemuliaan di sisi Allah. Dan Musa dahulu, Nabi Muhammad pun pernah menghadap sebelum Allah benarkan peralihan berlaku ke arah kiblat yang sebenar. Maka mereka pun turut membersihkannya bersama-sama. Batu yang menjadi tempat terpancarnya air pada zaman Nabi Musa dahulu untuk minuman Bani Israel, itu batu yang dibawa itu telah menjadi tempat dibuang najis padanya segala sampah sarap. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa ni, tuan-tuan? Ni akhlak Islam, tuan-tuan. Tapi kita pada ini tak pula disuruh untuk bersihkan kuil kalau berlaku banjir. Jangan buat tau. Tak boleh buat macam tu. Ya, ini lain punya kes. Ini kes Nabi terdahulu. Yang ada pada ni, rumah ibadah yang ada pada ini tak ada kaitan dengan Nabi-Nabi. Jangan buat macam tu. Macam kita mengiktiraf pula agama lain. Hukumnya haram, tak boleh, syirik. Jangan buat, tuan-tuan. Baik, ya. Dia membersihkan dan membersihkan tempat itu bersama dengan orang ikut bersamanya. Dan baginda Umar Khattab tidak mendirikan salat dalam gereja Al-Qiyamah. Tuan-tuan ikut saya pergi ke Baitul Maqdis, nanti kita buat trip insya-Allah, ya. Nanti kita pergi ke gereja Al-Qiyamah ni. Sayyidina Umar tidak berdiri, tidak sembahyang dalam gereja itu walaupun diajak oleh padri Kristian yang paling berkuasa pada masa itu, tapi Sayyidina Umar tidak melakukannya. Sayyidina Umar telah berkata, aku tidak sembahyang dalam gereja itu kerana nanti kalau aku melakukan demikian, dia menjadi satu sunnah, satu tradisi untuk diikuti oleh semua mujahid dalam Islam. Bila mereka mengalahkan satu bangsa, mereka akan ambil rumah ibadah mereka menjadikannya masjid. Itu tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Maka Sayyidina Umar sembahyang di luar, jauh, berapa puluh meter daripada gereja itu, kerana Sayyidina Umar tidak mahu nanti dia menjadi satu tradisi yang disetkan oleh semua pejuang Islam. Buka saja mana-mana negara, kalahkan bangsa itu, ambil sewenang-wenangnya rumah ibadah mereka, dijadikan rumah ibadat orang Islam, dijadikan masjid. Maka itu tidak dibenarkan. Sayyidina Umar tidak melakukannya. Sayyidina Umar telah mengungkapkan dengan beraninya berkata, beliau bertanya dan beliau sendiri menjawab. Ya, ketika ditanya orang, mengapa Tuhan tidak sembahyang dalam gereja? Beliau menjawab, seandainya aku salat dalam gereja, aku takut kaum muslimin selepasku mengatakan ini tempat salat Umar, maka mereka akan menjadikan gereja itu, nikahkannya sebagai masjid. Tuan-tuan tengok, baik, inilah dia. Kita sentiasa dipersalahkan orang Islam, sentiasa dimomokkan. Orang Islam ni anti-sosial, orang Islam ni kalthum. Tengok, jadi ada sebuah buku yang ditulis bertajuk Al-Islam fi qafasil ittiham. Sedap tajuk dia, Al-Islam fi qafasil ittiham. Maknanya Islam dalam sangkar pesalah. Semua umat Islam buat pesalah. Ini adalah kerana hati yang hitam dan musuh dan juga benci, hasad kepada umat Islam. Padahal mereka berada dalam negara umat Islam, tak pernah dia apa-apa pun, tapi mereka mewujudkan macam-macam sentimen kebencian dan juga menghina Islam. Kan? Dihiburkan orang dengan lawak jenaka, laksana orang bodoh lah orang Islam ni. Macam orang Islam ni tak ada akal. Macam umat Islam ni bodoh dan juga jahat sangat lah. Macam orang Islam yang tak kerti cakap orang putih ni macam ketinggalan sangat lah.
Kesian orang Islam tu. Yaquluna fi islami zulman bi annahu yasuddu zawiyan tariqat taqaddumi. Mereka mengatakan Islam ni dengan tomahan yang macam-macam. Umat Islam berada dalam kandang pesalah pada hari ini. Segala keburukan dan juga tidak wajaran tu dilabelkan kepada Islam, tidak warasan. Apakah begitu tuan-tuan? Jangan tuan-tuan tak tahu bahawa umat Islam dahulu zaman Harun Rashid telah buat jam yang bergerak sendiri. Jam itu dihadiahkan kepada Charlemagne, kepada penguasa Perancis pada masa itu. Penguasa Perancis panggil padri dan juga segala saintis yang ada, orang pandai dekat Perancis, dekat Paris, telah mengeluarkan hukum bahawa jam yang dihadiahkan oleh Harun Rashid sebagai hadiah hari jadi itu merupakan digerakkan oleh syaitan dan dibuang ke Switzerland. Switzerland ambil. Switzerland claim dia pembuat jam pertama dalam dunia. Tahu tak tuan-tuan? Jangan tak tahu. Jangan zalim pada Islam tahu. Baca segala dapatan ni dalam buku Dr. Fuad Sezkin yang bertajuk 1001 Inventions in Islam. Dr. Fuad Sezkin ni pernah mendapat kenyataan di Germany kerana orang Jerman tahu kedudukannya sebagai seorang saintis Islam yang terkemuka. Macam mana Ibn Sina membuat gunting untuk operasi tubuh itu, dia boleh fikir macam tu. Tak pernah dipikir oleh orang sebelumnya. Jangan main tau. Sehingga ada universiti di Paris pada hari ini masih lagi mengajar perubatan dalam bahasa Arab. Kerana mengambil kira buku Ibn Khaldun, buku Ibn Sina itu, buku tentang perubatan itu ditulis dalam bahasa Arab oleh Ibn Sina. Memain ke? Ingat orang Islam ni bodoh sangat ke? Allah geram tau. Orang Islam dipandang hina macam tu. Tak boleh cakap orang putih je macam kita ni ketinggalan zaman sangat. Hebat sangat kau boleh cakap orang putih. Memanglah hebat. Tapi semua bahasa daripada Allah juga. Yang pelikirkan orang Islam sangatlah besar. Jadi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mengariskan kepada kita etika tak boleh merampas rumah ibadat orang lain walaupun kita berkuasa di bumi itu, mengalahkan mereka. Prinsip Islam dalam pembebasan wilayah adalah terciptanya keamanan bagi penduduk itu. Begitu utamanya bagi kanak-kanak, wanita, orang tua dan juga pemimpin agama. Ini diberi perhatian khusus. Tengok saya dah cerita tadi macam mana Sayyidina Umar membersihkan Sakhrah, batu yang merupakan kiblat Nabi Musa dan juga Nabi Harun, dan sampai pada Nabi Muhammad pun Allah suruh menghadap ke situ sebelum dialihkan ke kiblat Baitullahil Haram. Maka Sayyidina Umar tanya, mana batu tu? Dia tunjuk, Allah kotor ni batu ni, Nabi Musa kau hidup sendiri. Sayyidina Umar ambil serbannya, buka, bersihkan najis kat situ, ambil air jirus. Sahabat-sahabat semua ikut. Menjelang dalam masa berapa jam bersih batu itu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Nanti ikut kami pergi ke Baitul Maqdis zaman travel nanti saya tunjukkan tuan-tuan tempat-tempat sejarah ni. Dalam peperangan terdapat etika yang wajib dijunjung. Abu Bakar As-Siddiq merangkumkannya dalam 10 perkara yang disampaikan dalam sebuah pidato selepas melepaskan pasukan Usama bin Khalid. Wahai umat manusia, berdirilah, aku wasiat kepada kamu 10 perkara. Dengar baik-baik. Yang pertama, jangan khianat, jangan berdendam, jangan melanggar janji, jangan membuat patung, jangan membunuh anak kecil, orang tua dan juga wanita. Kamu tidak boleh menebang dan juga membakar pokok. Tak boleh memotong pokok yang sedang berbuah. Tak boleh tuan-tuan. Jangan menyembelih binatang-binatang mereka kecuali untuk tujuan makan. Kalau kamu menemui segolongan orang sedang beribadah di rumah ibadah mereka, jangan apa-apakan mereka. Tuan-tuan, ini jadi etika tuan-tuan. Amerika ketika dia melanggar Iraq, berapa banyak masjid yang telah dibom, kilang tepung sampai anak-anak sehingga kebuluran. Negara Afghanistan itu menjadi padang jarak paling terkukur kerana dimasuki Amerika dan kujung-kujungnya habis, hancur semua tuan-tuan. Sampai sungai pun dibom, sungai pun mengalami pencemaran, tak boleh nak bekalkan ikan kepada penduduk tempatan lagi. Macam mana cerita ni tuan-tuan? Padahal mereka mendakwa mereka ada PBB lah, ada UN lah. Tapi semuanya merupakan pembohongan dan wayang saja tuan-tuan. Tengok China ketika menghancurkan orang Islam Uyghur kan. Berapa ramai orang Islam yang telah dianiaya, perempuan mereka dianiaya, perkosa dan sebagainya. Ya Allah Rabbi, Masya Allah, Islam mengajar kita 1400 tahun ketika nak perang pun ada ihsan tuan-tuan. Ada kasih sayang kepada orang. Tak boleh ambil kuil ke temple ke apa-apa rumah ibadah orang ke sebenarnya, tak boleh tuan-tuan. Bacalah tuan-tuan buku-buku ni, sampaikanlah kepada kawan-kawan kita yang anti-Islam, yang benci sangat kepada umat Islam, sedang mereka duduk bernaung di bumi bertuah ni berapa lama, tak ada apa-apa kan, tak pernah dianiaya tuan-tuan. Ini bukan resis tau. Ini cerita mesti sampaikan kepada mereka. Baik. Apa lagi pesan Sayyidina Abu Bakar yang menjadi satu benda yang digazetkan dalam perangan, etika perangan? Kamu akan mendatangi satu kaum yang membawakan untuk kamu wadah berisi berbagai jenis makanan. Apabila kamu makan makanan itu, bacalah bismillah.
Kamu juga akan menemui beberapa kaum yang mencukur bahagian tengah kepala mereka, membiarkan kawasan kelilingnya seperti serban. Tebaslah mereka dengan pedang, lakukan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan golongan yang memberikan satu identiti menyerang Islam, dan juga golongan ekstrim yang akan menyebabkan perbalahan, kekacauan, maka bunuh mereka. Dengan demikian halnya orang terlibat dalam perangan yang boleh diperangi. Salah satu bentuk keluhuran peradaban saat itu ialah keputusan Umar pengganti Abu Bakar yang beri harta kepada orang miskin di kalangan Ahli Kitab dari Baitul Mal. Jadi di sini para ulama, contohnya dalam mazhab Hanafi, Durrul Mukhtar, kitab menjelaskan bahawa kemestian, kewajipan pemerintah Islam untuk membantu orang bukan Islam sekalipun, asalkan mereka memberi ketaatan kepada negara. Dia tak adalah masuk dalam Facebook anti orang Islam dan sebagainya. Diperhatikan itu semua, ada kriteria kualiti yang tertentu, maka layaklah mereka untuk dapat bantuan. Al-Baladhari menyebutkan pada satu ketika Umar berjalan di negara Syam dan melintasi beberapa orang Nasrani yang menderita penyakit kulit. Sayyidina Umar merintahkan mereka untuk diberi sedekah dan memberi supply kepada mereka bantuan perubatan secara tersistematik. Tengok tu tuan-tuan, interaksi kemanusiaan yang sangat hebat ini mengundang simpati penduduk Hims ketika Abu Ubaidah bin Jarrah mengembalikan jizyah mereka dan mundur ke Yarmouk. Abu Ubaidah berkata, wahai penduduk Hims, tugas kami melindungi dan juga menolong kamu. Kamu boleh melakukan apa sahaja. Penduduk Hims berkata, kalau begitulah pemerintahan kamu, kami mendapati jauh lebih adil daripada pemerintahan sebelum ini. Kami akan membantu kamu untuk mengalahkan Hercules, pemimpin kerajaan Rom yang menentang kami. Kami tahu kebaikan dan keadilan daripada umat Islam, walaupun kami tak sama agama dengan kamu. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Ini sejarah, tuan-tuan tahu. Sejarah tak boleh berbohong. Sejarah ni menjadi catatan bukan saja di kalangan sejarawan Muslim, malahan di Barat, untuk membuktikan pembuktian yang tidak ada tolok bandingnya keadilan Islam dan juga kesaksamaan yang telah pun ditunjukkan dan dibuktikan oleh pemimpin-pemimpin Islam pada masa itu. Baik, tuan, setakat ini saja untuk kuliah kita tengah hari ini. Dan tuan-tuan dapati bahan ini manfaat, tuan-tuan boleh dapatkan buku ni, baca lebih lanjut, baca untuk anak-anak, baca untuk office kita, hadiahkan untuk teman-teman kita bukan Islam yang banyak misconception terhadap Islam. Moga-moga menjadi dakwah untuk mereka. Jadi terima kasih atas perkongsian tuan-tuan pada hari ini. Tuan-tuan walaupun tidak bercakap, tuan-tuan menyampaikan kepada teman-teman yang lain video ni. Moga tuan-tuan dapat pahala yang banyak di sisi Allah. Kerana Nabi telah menyatakan ruba muballighin aw'a min as-sami'. Kadang-kadang ada orang yang disampaikan benda itu kepadanya dapat mengamalkan lebih baik daripada menyampaikannya. Saya menyampaikan, tiba-tiba tuan sampaikan kepada kawan-kawan kita di luar sana, lebih ramai dapat manfaat. Mereka dapat memahami dan menjadi pendakwa kepada Islam dengan akhlak mereka, dengan sifat mereka, bagi kita pahala. Orang sibuk kata make money while you're sleeping. Ini kita make ajar, buat pahala ketika you are sleeping. Berguguran. Alhamdulillah, terima kasih semua. Maria Ismail, terima kasih. Jangan lupa bagi mereka yang nak menunaikan ibadah umrah bersama keluarga, anak-anak, cuti sekolah yang dekat ni, bulan 11 kami ada sikit saja lagi kekosongan. Jom join. Dan bagi yang nak menguti saya dalam perjalanan ibadah ini, saya memimpin trip pada 27 bulan 12, masuk awal Januari. Bagi mereka yang ada anak-anak sekolah pandai-pandai lah ijaz waktu, mungkin boleh minta cuti pada guru-guru sikit sebelum masuk sekolah, kerana waktu tu yang saya dapat hadir bersama-sama, insya-Allah pada 27 bulan 12. Jom pergi umrah bersama dengan kami. InsyaAllah pada tahun depan juga kita ada trip pergi ke Uzbek, ada trip ke Baitul Maqdis. Perjalanan bersama Zan Travel, perjalanan bukan setakat pelancongan, tapi perjalanan penuh pengisian, insya-Allah. Ada tafsir dan juga hadis yang akan kita pelajari sepanjang perjalanan. Jadi terima kasih tuan atas kehadiran tengah hari ini. Sampaikan video ni kepada teman-teman yang lain, kutip mutiara yang ada. Join kami dalam Telegram sahabat Ustaz Azan, ada nota-nota yang dikumpulkan. Ya, ingat, amalkan selalu doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Aku rida Allah itu Tuhan aku, Islam itu agamaku, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah yang diutuskan kepada kami semua. Kami beriman dengannya. Inilah kalimah yang Sayyidina Umar pernah ungkapkan ketika beliau merasakan melakukan kesilapan kepada Nabi SAW dalam peristiwa Hudaibiyah.
Ya, jadi kita ucapkan doa ni selalu. Ya Allah, aku tak pernah ragu Islam ni agama aku, Islam sebaik-baik, cari hidup yang kau rida, tengok akhlak para muslimin mujahidin yang berpandukan cahaya daripada-Mu, itulah akhlak mereka yang aku nak contohi. Ya, jadi tuan-tuan, setakat ini saya dulu. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Amin. Terima kasih Ustaz Safi Sadiqin. Jangan lupa ya, join kami di sahabat Ustaz Hazan dalam Telegram. Ada banyak doa, ada banyak nota yang dikumpulkan sahabat-sahabat yang sangat mulia, yang begitu rajin mencatat, seperti Ustaz Safi Sadiqin, Ustazah Fatih. Barakallahu fikum jami'an. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fatimah Rahman. Terima kasih. Siapa lagi ni? Maria Ismail. Tak sempat nak sebut nama semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.